Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kelas tahun 4 ya. Okey. Ingat lagi tak cikgu siapa ni? Okey, cikgu Nana. Cikgu akan ajar kamu subjek kemahiran hidup. Bahagian masakan. Wow, seronoknya cikgu ajar masak-masak. Okey, kali ni kita tak masak acah-acah tau. Kita masak betul-betul. Best kan? Okey, tapi cikgu bukan je ajar awak masak. Cikgu juga akan ajar awak peraturan. Okey, untuk keselamatan. Kemudian kebersihan di bengkel. Okey, lepas tu cikgu ajar awak cara menguruskan bahan-bahan masakan kita dan macam-macam lagi lah. Okey, banyak cikgu nak ajar awak ni. Okey, jadi jom kita pergi ke tajuk hari ini, iaitu utamakan keselamatan di bengkel masakan. Okey, jom. Okey, sekarang cikgu ada gambar yang cikgu nak awak perhatikan gambar-gambar ni. Awak tengok ada apa dalam gambar ni. Okey, cikgu bagi masa dekat awak 20 saat untuk awak teliti gambar. Okey, cikgu bagi masa bermula sekarang. Okey, masa dah tamat. Okey, jom kita bincang apa yang ada dalam gambar ni. Okey, dalam gambar ni ada, dan cikgu nampak ada seorang kanak-kanak lelaki. Okey, murid lelaki. Ni murid lelaki. Okey, lepas tu ada apa? Ada peti ais. Okey, ada peti ais. Ada oven, ada ketuhar, ada ni cara elektrik, ada pengisar, ada penimbang. Ni ada apa ni? Oh, ada papan kenyataan. Wow, ada apa yang ditulis tu? Okey, ni ada sabun tangan, ada sinki. Ini ada kain lap tangan. Lepas tu ada kabinet ataupun rak yang dilabelkan. Tengok ni, ada periuk, kuali, pinggan, mangkuk, macam-macam. Okey, jom kita tengok dengan lebih mendalam lagi. Okey, sekarang kita pergi kepada gambar yang ada dekat dinding tu. Okey, yang ada dekat ni, dinding kat belakang ni. Okey, dia tulis dekat situ peraturan keselamatan diri. Okey, peraturan ini terpakai untuk murid-murid yang ingin masuk ke dalam kelas masakan ataupun bengkel masakan ataupun dapur lah. Okey, ini ada peraturan untuk murid lelaki dan juga murid perempuan. Okey, kita pergi kepada murid lelaki dulu. Okey, murid lelaki rambut mestilah pendek. Okey, cuba cek rambut awak sekarang ni panjang ke pendek? Okey, cuba cek. Tengok rambut panjang ke pendek. Okey, rambut mestilah pendek. Seterusnya yang perempuan. Okey, yang perempuan dia memakai tudung. Apabila memakai tudung, anak tudung mesti tutup rambut. Okey, tak nak ada rambut yang terkeluar. Okey, kita mesti memakai tudung yang kemas. Lepas tu tudung mesti berada di dalam apron. Tengok cikgu hari ni pun pakai apron. Sebab sekarang kan kelas memasak. Okey, seterusnya untuk lelaki dan perempuan mestilah menggulung lengan baju. Kita kena gulung lengan baju kita. Untuk apa? Untuk kita nak jagalah kebersihan lengan baju kita supaya tak ada terkena kekotoran dan sebagainya. Dan juga untuk mengelakkan kemalangan andainya lengan baju ni tersangkut apa-apa. Okey? Dan seterusnya mestilah memakai apron. Okey, contoh cikgu dah pakai apron. Okey, kenapa kita kena pakai apron? Okey, yang pertama
sudah tentulah untuk menjaga kebersihan diri kita semasa dalam kelas. Okey, seterusnya untuk menjaga keselamatan diri kita juga. Contohnya kalau ada air panas ke tertumpah kena baju. Okey, sekurang-kurangnya dia tak kena terus kepada kulit kita. Sekurang-kurangnya ada benda yang jadi lapisan yang melindung. Okey? Okey, yang last sekali memakai kasut. Okey, sangat-sangat penting untuk kita memakai kasut semasa berada di bengkel. Okey, ini adalah untuk keselamatan lah. Contohnya macam mungkin ada lantai tu tengah licin, ada air, ada minyak tumpah ke apa. Sekurang-kurangnya kita pakai kasut, kita tak mudah tergelincir. Okey? Ataupun ada benda-benda yang jatuh di atas kaki, sekurang-kurangnya tidak terus kena pada kaki kita kerana telah dilindung oleh kasut. Okey? Faham tak? Okey. Kita pergi dekat yang seterusnya. Okey, ini peraturan keselamatan diri. Okey. Okey, kita baca bersama-sama ya. Okey, pastikan masuk ke ruang kerja dengan kebenaran guru atau bersama-sama guru. Okey. Maksudnya dekat sini, setiap kali kelas masakan kita akan pergi ke bengkel. Okey, ke dapur. Kita pergi ke sana mestilah bersama-sama guru. Murid tak boleh pergi seorang-seorang tanpa ada guru. Okey, awak mestilah pergi bersama guru. Kemudian seterusnya dilarang bermain dan bergurau senda di ruang kerja. Okey, contoh dekat dalam kelas awak bermain dengan kawan, bergurau senda, main pisau dan sebagainya, kan kita tak tahulah. Okey, jadi itu boleh mendatangkan bahaya kepada awak. Okey, kalau bergurau senda kan, kalau kita tak sedar apa-apa yang boleh terjadi, kita tak tahu. Okey, jadi kita janganlah bermain dan bergurau-gurau dengan kawan sebelah. Okey, seterusnya berhati-hati semasa menggunakan alatan dan bahan. Okey, contohnya kita nak menggunakan gunting. Kita nak guna gunting, kita mestilah berhati-hati. Jangan tergunting jari dan sebagainya. Okey, kena belajar menggunakan alatan dengan betul lah. Okey, ini yang kat bawah ni. Guna alatan dan bahan dengan cara yang betul. Okey, ni cikgu akan bimbing awak, cikgu akan tolong awak semasa kita dalam kelas masakan nanti. Okey, faham? Kalau faham, buat thumbs up. Kalau faham, buat thumbs up lagi satu. Okey. Seterusnya, simpan semua alatan dan bahan di tempat yang disediakan. Okey, dekat mana awak ambil alatan, dekat mana awak ambil bahan. Lepas guna kita simpan. Okey. Cikgu tak nak nanti dalam kelas kita tinggal semua benda, orang lain pula yang kena kemas. Tak nak. Kita yang guna, kita yang simpan. Okey, seterusnya nombor 6, kemaskan ruang kerja selepas digunakan. Okey, lepas kita guna dapur, kita kena kemaslah. Untuk mana tahu lepas tu ada orang lain pula nak pakai kan, yang kita kena kemas. Okey. Nombor 7, beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan. Kalau terjadi apa-apa semasa kelas, awak mestilah memberitahu guru ataupun kakak PPM. Awak mesti bagi tahu kalau terjadi apa-apa. Okey. Seterusnya, matikan semua switch elektrik sebelum meninggalkan bengkel. Okey, sebelum kita keluar kelas ataupun keluar dapur, kita mestilah mematikan semua switch elektrik. Contohnya kita buat air kan, kita panaskan cerek elektrik, kita guna pembakar roti. Kita mesti mematikan switch. Kita tak nak tinggal macam tu. Okay, sebab nanti mungkin kalau berlaku apa-apa kan, kita tak tahu. Okay, seterusnya. Okay, dekat papan ni juga ada jadual bertugas. Okay.
Dalam bengkel, biasanya kita buat jadual bertugas lah. Sebab tadi kan kita kena, cikgu dah beritahu, lepas kelas kita kena kemas dan sebagainya. Okey, jadi kita wujudkan, kita adakan jadual bertugas untuk murid-murid bersama-sama ahli kumpulan masing-masing untuk mengemas, bertugas. Contohnya tugas yang cikgu adakan ialah menyapu sampah, menyimpan alatan, membersihkan alatan dan membuang sampah. Lepas tu, setiap minggu kita akan bergilir-gilir. Minggu depan awak buat ini, minggu ni awak buat ini. Macam tu. Kita bertukar-tukar ikut ahli kumpulan. Okey, kenapa kita kena buat secara berkumpulan? Okey, untuk subjek kemara hidup ni, kita belajar secara berkumpulan. Okay, kita buat bersama-sama rakan awak, kawan-kawan awak, kita buat bersama-sama. Okay, kita nak latih sikap bekerjasama antara kawan-kawan. Bersikap bekerjasama dengan guru. Kemudian sikap kita, kepimpinan kita, cara kita jadi ketua. Okey, kita jadi ketua, macam mana kita punya, kita nak bagi tahu kawan-kawan nak buat itu, nak buat ini. Macam mana diri kita menjadi ketua, kita nak arahkan kawan-kawan. Awak contohnya nak suruh Ali tolong saya sapu sampah. Itu kita kerja ketua lah. Ketua akan arahkan anak-anak dia, anak-anak buah dia. Okey, itu adalah nilai-nilai yang akan diterapkan dalam subjek ini. Alright, beres? Okey. Tadi kita tengok pula pakaian yang dipakai oleh kanak-kanak lelaki tadi, murid lelaki tadi. Okey. Adakah pakaian yang dipakai oleh murid tadi menepati peraturan di dalam bengkel? Awak rasa? Betul ke baju yang dipakai ni? Betul ke dia pakai apron? Betul tak dia pakai kasut? Okey, semua jawapannya adalah betul. Okey, kita boleh contohi pemakaian murid lelaki ini. Okey, kita tengok dia pakai topi, dia pakai sarung tangan, dia pakai apron, dia pakai kasut. Okey, seterusnya alatan penjagaan diri. Okey, di dalam bengkel kita mestilah ada sinki. Okey, kita ada sinki. Lepas tu kita ada sabun pencuci tangan. Kenapa kena cuci tangan? Okey, kena cuci tangan sebab selepas kita masak apa semua, setiap kali kita pegang setiap benda, kita kena cuci tangan. Kerap-kerap cuci tangan untuk kebersihan. Tambah-tambah sekarang ni kan COVID-19, kena rajin cuci tangan untuk kebersihan diri. Okey, lepas kita cuci tangan, semestinya kita mestilah lap tangan kita. Okey, kita lap tangan kita supaya tak nak nanti air menjejes-jejes atas lantai. Okey, lepas basuh tangan awak buat macam ni. Kan basah lantai. Nanti ada yang jatuh lah, itulah, inilah. Okey, jadi lepas cuci tangan kena lap tangan guna kain yang disediakan. Okey? Faham? Okey, seterusnya. Okey, ini alatan yang bahan yang mungkin ada dalam dapur nanti, iaitu kita ada penimbang, kita ada pengisar. Okey, ini penimbang, ini pengisar, ini cerek elektrik, ini ketuhar ataupun oven. Okey, siapa pernah tengok oven? Kat rumah mesti ada oven kan? Okey, ini peti ais. Rumah siapa tak ada peti ais? Okey, sekarang ni hampir semua rumah ada peti ais. Okey, untuk apa kegunaan peti ais ni? Untuk menyimpan bahan-bahan masakan. Contohnya kita dah simpan ayam, kita nak simpan sayur, kita simpan dalam peti ais. Alright. Okey, seterusnya. Okey, sebelum cikgu bagi latihan, cikgu harapkan supaya awak seronok belajar semasa awak berada di rumah. Cikgu-cikgu semua berusaha untuk mengadakan pembelajaran yang lebih seronok supaya awak dapat belajar dengan lebih baik. Okey,
Dan cikgu harapkan awak dapat menyiapkan latihan yang diberikan dan juga dapat menonton video cikgu lah supaya awak lebih faham ya. Okey, awak boleh tengok tekan link kat bawah. Okey, link kat bawah cikgu ada sertakan latihan. Awak klik dan awak jawab soalan. Okey, terima kasih. Selamat menjawab. Bye.